Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrina Afrika binti Mama Asni akan membentangkan mengenai kapitalisme dari subjek CTU 552, falsafah dan isu semasa. Okey, hari ini saya akan membentangkan mengenai ulasan artikel yang bertajuk Aspek Moral dari Pasar Bebas. Okey, antara yang akan saya terangkan adalah informasi bibliografi, pengenalan penulis, komentar buku atau artikel, isu yang dibawa, kritikan dan ulasan, dan kesimpulan. Mengenai ulasan artikel aspek moral dari pasar bebas ini, yang diambil dari buku ini adalah informasi bibliografi yang ditulis oleh A. Thornycroft. Tajuk penuh dia adalah Keadilan Pasar Bebas dan Perang Perintah, Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith. Tempat yang dikeluarkan Yogyakarta, penerbit Canisius, tarikh 1996, jumlah muka surat 311 dan berharga RM72.45. Okey, buku ini boleh juga didapatkan di internet dan laman web tertentu. Jika anda lihat di slide ini merupakan penulis bagi buku tersebut yang bernama Dr. Alexander Thornycroft yang dilahirkan pada 1 Jun 1958, yang berumur 62 tahun, dilahirkan di Indonesia, pernah menuntut di Universiti Leuven, Belgia. Beliau juga pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan sekarang ini beliau menjadi pensyarah di Universiti Indonesia di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Seterusnya adalah komentar buku atau artikel ini. Okey. Penulis ini lebih kepada untuk menarik pekaji mengenai artikel ini dan kandungan yang disampaikan dan cara yang dibahaskan oleh pengkaji ini adalah secara straightforward, iaitu secara terang-terangan. Beliau juga dapat membezakan keadilan moral dalam sistem kapitalis ini. Dia melibatkan penglibatan individu dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung, iaitu kapitalis ini bebas untuk membuat keputusan dan kerajaan tidak boleh membuat sebarang keputusan atau campur tangan dalam aktiviti mereka. Di sini saya ada membuat satu permainan soal jawab yang anda perlu menjawab satu soalan ini, betul atau salah. Okey. Soalannya berbunyi begini. A. Thornycroft ini pernah menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup kelima Indonesia. Betul atau salah? Sila jawab. Isu yang dibawa oleh penulis ini iaitu A. Thornycroft ini, ia membahas mengenai pemikiran Adam Smith ini terhadap keadilan dan aspek moral, dan pemikiran Adam Smith ini diguna pakai sebagai pedoman bagi kaum liberal, iaitu pengikut Adam Smith ini. Kritikan dan ulasan. Penulis menerangkan bahawa terdapat di antara moral dan keadilan ianya perkara yang berbeza. Dari segi penyampaian pembahasan juga agak kurang dari segi pemahaman ilmu ekonomi. Beliau juga membahaskan dari segi pemikiran Adam Smith
Tetapi beliau juga ada mengulas mengenai etika moral pasar bebas yang digunakan sebagai epistemologi untuk memahami pemikiran dan mempunyai pendapat atau menilai sesuatu konsep tersebut. Kesimpulannya, pengkaji dapat membahas isu dan mengkaji isu yang terkandung dalam artikel ini. Pengkaji berpendapat bahawa artikel ini amat berguna kepada para penyelidik, para pengkaji, para pembaca, terutama sekali mengenai ekonomi. Dari sini ia dapat menunjukkan mengenai krisis ekonomi pada zaman dahulu dan zaman kini mempunyai perbezaan pengurusan sistem tersebut. Seterusnya, tugasan 1, kapitalisme mengenai rasuah. Baiklah, ini merupakan yang akan kita bentangkan sebentar lagi. Yang pertama, konsep rasuah. Yang kedua, punca rasuah. Yang ketiga, kesan rasuah, pandangan tokoh dunia. Yang keempat, yang kelima, sejarah. Yang keenam, kesimpulan. Rasuah ini berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu rashwah. Rasuah dari sudut istilah bermaksud memberi atau menerima wang suapan dengan bertujuan kepentingan peribadi. Terdapat 3 kategori rasuah iaitu rasuah kecil, rasuah besar dan rasuah politik. Kenapa kegiatan rasuah ini masih berlaku di zaman moden ini? Walaupun pelbagai pihak kerajaan membendung, membantras kegiatan rasuah, pelbagai agensi kerajaan seperti SPRM untuk menyiasat kegiatan rasuah ini, tetapi kegiatan rasuah ini masih berlaku. Antara punca rasuah ialah kurang didikan agama. Ianya mungkin dari segi tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu agama walaupun pelbagai platform pada zaman kini boleh mempelajari ilmu agama. Ianya bergantung kepada diri sendiri. Seterusnya, lemah iman. Lemah iman ini berpunca dari kurangnya penghayatan dan mengamalkan ilmu agama dalam kehidupan keseharian. Maafkan saya, seharian. Seterusnya, sikap yang mementingkan diri sendiri. Sikap ini hanya untuk orang yang suka menunjuk, suka kehidupan mewah, lara dengan kehidupan dunia. Itulah punca rasuah. Ini merupakan kesan rasuah terhadap individu, masyarakat dan negara. Kepada individu, kehidupan ia akan menjadi kucak-kacir, tidak aman, tidak tenteram kerana menerima suapan dari wang yang kita tidak tahu dari mana asal usulnya dan ianya tidak dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, masyarakat. Masyarakat akan memandang serong terhadap orang yang menerima rasuah ini. Dan kehidupan masyarakat akan menjadi di mana yang terdapat berlaku pada sekarang ini, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin ditindas kerana dari segi kewangan mereka. Seterusnya, negara. Negara akan menjadi mundur, iaitu pertumbuhan ekonomi merosot dan tidak mendapat kepercayaan dari luar negara dari segi pelaburan, perjanjian dan sebagainya. Ini merupakan tokoh dunia yang membahaskan terhadap rasuah. Yang pertama, Diosdado Pangan Masapangal, iaitu Menteri kepada Filipino. Yang kedua, Adam Smith.
Menteri Filipina ini terkenal dengan kepimpinan beliau dan kejujuran beliau terhadap memimpin negara pada waktu itu. Manakala Adam Smith ini mengeluarkan teori beliau iaitu invisible hand, iaitu mengenai tangan gaib dalam isu ekonomi. Ini merupakan sejarah perkembangan rasuah. Hal ini dapat membuktikan bahawa kegiatan rasuah ini sudah dipraktikkan pada zaman Rasulullah lagi, iaitu mengenai pihak Quraisy yang hendak menyogok Raja Al-Najasyi. Tetapi Raja Al-Najasyi ini bijak dan tidak mudah terpengaruh untuk menerima rasuah itu. Ini adalah contoh kegiatan rasuah yang melibatkan duit, hadiah, politik, pangkat dan harta. Kesimpulannya, kegiatan rasuah ini adalah satu kesalahan dari segi undang-undang mahupun agama, dan kepada pesalah yang terlibat mengenai rasuah ini haruslah dikenakan hukuman yang setimpal agar dapat memberi pengajaran kepada pesalah. Dengan itu, kita haruslah memastikan sistem yang adil dan saksama tidak mengumpulkan kekayaan pada satu kelompok saja, tetapi ianya kepada semua masyarakat dengan sama rata. Oleh itu, kita tidak ada perbezaan antara darjat, perbezaan harta, keuangan dan pangkat. Dan akhir sekali, kita haruslah meneruskan kehidupan kita berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagai umat Islam, kita haruslah mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Alhamdulillah, dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang menonton pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.